Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan glory morning to all. BOI 933. Okey, pertama kali saya menjadi MC ni. Saya dari Penang, Ijan. Memang nama samaran saya lah. Nama penuh saya Nurizain binti Mat Zaid daripada Penang. Memang asal-asal memang dari utara lah. Okey, saya minta maaf kalau saya tercakap bahasa utara ke memang dah tak boleh. Lidah tu tak boleh juga cakap yang biasa. Okey. Okey, selamat datang kepada Zoom malam-malam ini. Seperti yang kita tahu, kita ada seorang speaker yang profesional, iaitu seorang pakar fisiologi, Dr. Hajah Adibah Alawiyah binti Abdul Razak. Okey, saya kat sini saya akan bagi sedikit tentang Dr. Adibah punya biodata lah. Sebelum tu saya mulakan dengan doa sikit lah. Doa agar dipermudahkan urusan dan ucapan dalam majlis ini ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, first saya terima kasih banyaklah dengan Sifu Alex dan juga Dr. Adibah kerana bagi peluang saya menjadi MC malam ni. Ramai juga malam ni memang nak kata ketak tu ketak jugalah. Okey. Okey, saya teruskan dulu. Dr. Adibah binti Haji Abdul Razak, lulusan daripada Ireland, medical physiology. Ada 5 orang anak. Kami actually same age. Okey. 1972. Doktor dalam suami dalam bidang kepakaran di Columbia University Hospital. Hampir 20 tahun berpengalaman mengajar dan bekerja dalam bidang perubatan, pembedahan dan sakit puan di beberapa buah hospital. Even though dengan kerajaan pun dan dengan swasta. Okay, last sekali Dr. Adibah baru dianugerahkan dengan certified trainer from HRDF. So tahniah doktor. Okay, Dr. Adibah juga mempunyai, sekarang ni Dr. Adibah freelance doktor dan mempunyai consultant company in health, iaitu Fat Wellness di Johor. Okay. Beliau ada juga memberi beberapa talk di mana-mana yang kalau sesiapa yang panggil beliau, itu yang saya tahu. Saya selalu pun kacau dia juga. Selalu Dr. Adibah akan fly to utara ni untuk bagi talk dalam health. Okey, dalam malam ini kita tajuk penyampaian Dr. Adibah adalah apakah anda yakin anda sihat? Sejurus dengan Forever Living 45 tahun ni, Forever Living ada bagi setiap FBO untuk buat medical blood test kan dekat Gibber's Lab. So saya harap semua orang dah ambil peluang tu lah dan tahu sendiri apa yang blood test masing-masing. So daripada situ nanti Dr. Adibah akan sikit elaborate lah, review sikit. Apa-apa boleh tanyalah soalan-soalan tu. Kita akan buka juga a few soalan untuk orang untuk tanya Dr. Adibah. Okay, tanpa membuang masa lagi, because kita pun tak nak habis lewat. So, saya menjemput Dr. Adibah untuk memberi talk untuk malam ini. Okay, silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kepada Ijan. Tak jadi nak serius sebab selalu je duk gurau dengan dia. Nak pelik nampak dia serius kan. It's okay. So tak apa. Petua awet muda kena sentiasa senyum. Jadi macam Miza. Pakar senyuman anda. So kita orang pun nak awet muda juga macam Miza. Okay, thank you Ijan. Thank you pada Alex. Thank you juga pada Sifu, Datuk Desmond dengan Simu Datin Grace bagi peluang ni. Saya harap penyampaian saya ni dapat dipahami dengan senang sebab saya pun sama-sama belajar dengan you all. Saya tak pandai sangat saya belajar banyak juga dengan orang lain. So hopefully malam ni kita boleh saling tumpang ilmu antara satu sama lain, dan jika ada soalan nanti at the end of the session nanti you all boleh tanya soalan.
Okey. Sekejap, saya nak tengok dulu siapa yang ada dekat ni. Ramai. Hai Bel. Rindulah nak naik roller coaster dengan Bel ni. Bila lagi boleh naik InsyaAllah nanti kita naik. Okey, so saya teruskan untuk share saya punya slide. Sekejap ya. Okey. Sekejap nak alih sikit. You all nampak kan Sekejap. Okey, clear tak Ijan? Okey Clear Doktor. Ya, okey. Alhamdulillah. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. So, malam ni sebenarnya adalah sesi santai-santai saja. Saya nak semua yang ada dekat sini kita masuk ke dalam satu slot selama lebih kurang 1 jam. InsyaAllah saya harap tak lebih daripada 1 jam. Di mana slot ini adalah lebih kepada slot ataupun sesi untuk kita masuk ke dalam diri sendiri. Saya percaya semua yang ada dekat sini 226 orang ni adalah orang-orang yang sentiasa sibuk setiap hari. Hidup dia macam touch and go, betul tak? Hidup saya sendiri pun sibuk touch and go kan. You just lalu boom, terus. Tak adalah nak berhenti sekejap apa semua kan. So hidup touch and go ni adalah hidup yang penuh risiko. Sebab kadang-kadang kita bila terlalu laju, terlalu pantas kehidupan kita menyebabkan kita lupa, kita tak sedar yang kita tak tengok ke dalam diri kita sendiri apa sebenarnya yang berlaku ni. So malam ni cuba duduk, cuba hayati dan cuba kita reflect balik setiap yang saya cakap dekat sini very simple term saja. Saya tahu ramai mungkin ada doktor-doktor juga dekat sini, tapi malam ni saya cuba untuk simplifykan apa yang saya sampaikan ni supaya kita boleh dapat kefahaman bersama. Okey, so mungkin ramailah yang ada dekat sini malam ni, mungkin ada yang tak berapa selesa lah dengan topik diskusi kita pada malam ni. Saya minta maaf dulu-dulu kalau ada yang berapa merasa macam tak comfortable. Sebab apa? Sebab apa yang saya sampaikan nanti adalah kebenaran. Hakikat dan kebenaran ni kita mesti ambil tahu. Dan jangan sekali kita buat tak tahu. Okey, kadang-kadang kita tahu benda tu betul tapi kita ignore. Sama ada kita ego, sama ada kita rasa macam kita selesa dengan kehidupan kita sekarang, kita tak nak berubah, ataupun kadang-kadang kesian memang kita betul-betul tak tahu. So saya amat berharap sesi kita malam ni, siapa-siapa yang belum tahu, harap-harap kita ambil tahu. Dan siapa yang dah tahu, harap-harap kita boleh transform dan kita boleh tukar kehidupan kita, insya-Allah. Okey, yang kedua, kita ni sibuk, kita design rumah kita, kita design office kita, design kalau anak kita nak kahwin, kita design pelamin lah, sambut anniversary lah, decorate sana, decorate sini. Tapi berapa ramai dari kita yang design pengakhiran hidup kita? Berapa ramai daripada kita yang design kematian kita? Kita dah nak masuk ke satu fasa di mana kita mula terpaksa menerima kebenaran. Okey? So, berapa ramai? Cuba tulis dekat sini. Saya nak tengok dalam chat box. Ada tak daripada sini, anda semua ni, yang memang you all design macam mana sebenarnya akhir hidup aku ni? So, kita nak tengok malam ni. Sebenarnya apa yang kita design ni? Apa sebenarnya? Kita nak tengok apa? Sekejap. Kita nak tengok apa sebenarnya? Apa yang kita nak design hidup kita ni? Adakah kita nak pengakhiran kita gini? Pengakhiran kita sebagai hemodialysis patient. Dan kebanyakan daripada kita, 80 to 90% pesakit yang kita kena hemodialysis ni adalah daripada pesakit kencing manis. So sedar tak, dalaman kita ni adakah normal blood sugar kita, adakah pre-diabetic, ataupun kita ni memang dah kencing manis yang dah berada di peringkat yang buah pinggang dah rosak, setakat mana? Okey, kalau anda dah ambil peluang untuk cek darah baru ni kan dekat Gribbles yang ambil peluang Forever 45 tu, kalau you all dah pergi cek, ucapkan tahniah pada diri sendiri. Okey, tap yourself. Okey, tahniah, sebut nama, tahniah Cha, tahniah Bel sebab dah cek. Maknanya kita sayang diri kita. Tapi bagi siapa yang belum lagi, tolong berbuat segera.
Sebab ini adalah tanda self-love kita. Tolong check Atau kita nak design ni. Design mana yang kita nak pilih kehidupan kita akhir kita ni, kita nak design mana satu? Okey? Design mana satu? Saya nak anda reflect dalam hidup kita ni, macam mana kita bentukkan kehidupan kita. So, adakah kita nak design dalaman kita gini? Ni kita tak sedar tau. Sebab kita tak ada mata $6 million man. Siapa yang zaman-zaman saya, zaman-zaman Ijan, kita orang ada cerita dulu, kalau you all ingat, $6 million man. Orang, ni you all zaman muda-muda ni tak tahu cerita ni. Siapa sini yang muda-muda, you all tak kenal cerita $6 million man ni. So, design dalaman kita ni, kita nak tak gini dalam usus kita. Ini adalah polyps. So, polyps ni, dia tak semua polyps ni, dia akan jadi kanser. Kebanyakan polyps ni maybe dia benign saja. Dia tak jadi kanser, dia jenis ketumbuhan. Tetapi, most of the cancer colon punya cases, dia memang berasal daripada polyps. Faham tak? Kalau ada polyps, it might be benign. Dia bukannya cancer. Tetapi bila once dah ada cancer, most of the cases, kebanyakan cancer colon punya case ni, memang dia berasal daripada polyps. Ni adakah kita nak design ini? Ni cancer daripada polyps dia dah bertukar jadi cancer. Kita nak ke hidup kita gini? Sampai kena tebuk, kena pakai bag ni. Kita buang air besar, minta maaf berak, keluar, najis apa semua dalam ni. Adakah kita nak penghidupan kita gini akhir dia? So ni tepuk dada, tepuk dada, tanya diri sendiri, kita nak yang mana? So, is it sounds familiar? Ni, apa yang saya tulis dekat sini ni, macam familiar, tak pernah dengar tak orang cakap gini? Aku tak ada penyakit apa-apa, aku sihat. Boleh pergi kerja, aku memang tiap hari exercise, tak pernah tinggal. Aku tak pernah miss hiking segala jenis gunung memang panjat. Jadi mestilah aku ni fit. Ni common Ataupun ada orang kata, aku tak pernah pun ambil MC, tak pernah sejak berapa tahun dah kerja direct, tak pernah ambil MC. So for sure lah, I'm healthy, dia kata. Dah 5 bulan aku tak makan nasi, mesti aku sihat. Slim je badan. So kalau badan slim, adakah semestinya kita sihat? So ni adalah pandangan ataupun kata-kata yang kita biasa dengar dekat luar yang orang beranggapan kalau kita sihat, kalau kita tak sakit, maksudnya kita sihat. Faham tak ayat saya? So just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Until you betul-betul check dalaman, barulah boleh confirm kita sihat. Okay? Suddenly, tiba-tiba, kan banyak sangat kita tengok kematian-kematian mengejut. Kita tak tahu bila akan sampai masa kita. Kita tak tahu. Kita tengok tiba-tiba orang collapse kan. Tiba-tiba jatuh pengsan, tengah main futsal, tengah main bola, tiba-tiba jatuh pengsan, meninggal. Siapa yang guna iPhone? Okay, ramai yang guna iPhone. So, ini adalah founder ni, Steve Jobs. Siapa tahu Steve Jobs ni meninggal sebab apa? Siapa tahu dekat sini? Apa causes of dia meninggal ni? Siapa ingat? Ingat tak? Cancer. Betul. Cancer apa, Tio? Tio, cancer apa, Tio? Betul. What sort of cancer Steve Jobs ni? Siapa ingat? Very good, Olive. Cancer pancreas. And cancer pancreas ni, for your information, adalah one of the most aggressive cancer. Okay? So, saya juga sedih dalam beberapa hari lepas, seorang kawan saya lah, sahabat kami meninggal. Beliau adalah seorang yang aktif. Beliau selalu hiking, selalu cycling, tapi Allah lebih sayangkan beliau dan beliau meninggal sebab kanser selalu hempedu. Very rare, sangat jarang cholangiocarcinoma. So kita tak tahu bila masa kita. Ni siapa kenal ni? Kelly Preston. Kenal tak? Siapa dia sebenarnya Kelly Preston ni? Cha, kenal tak Cha? Siapa Kelly Preston ni? Malam ni dia 2 hala tau. Saya tanya soalan, you all jawab. Jadi supaya tak mengantuk. Asma, Tun Asma tak kenal.
Cha, siapa Cha? Ha, kenal. Siapa Kelly Preston? Yeah, I know. Wife pelakon. Wani. Wife siapa Wani? Wife siapa? Cepat cari. Ayo, semua tak kenal kan? Okay, ni homework you all tau. Cari. Cari homework. Siapa ni? Glamour husband dia. Yes, John Travolta. Kan? So, dia meninggal sebab breast cancer. Dah ramai kita daripada kita. Saya highlight ni bukan sebab ada all ni artis. Tapi saya highlight sebab ni kes-kes yang kita dengar. Dan memang ajal tu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. So, setiap daripada yang bernyawa memang akan mati. Dan kepada kamilah akan kembali. So, ni adalah memang, kita tak boleh lari. Memang semua orang akan mati. Akan tetapi, kita wajib jaga kesihatan kita. Ni, tengok ni. Haram seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan kebinasaan. Haram dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. So wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Betul tak? Ada ustaz-ustaz sini ni. Ni surah Al-Baqarah ayat 195. So apa yang kita buat pada malam ini BOI 9333 ni, kita punya sesi pada malam ini adalah salah satu langkah untuk kita menjaga nyawa kita. So kita dah ambil tindakan kita dah tak berdosa dah kiranya sebab kita dah ambil tindakan. Kita masuk meeting pada malam ini 355 orang ni, alhamdulillah, insya-Allah dah tak berdosa dah sebab kita dah ambil tindakan, kita nak belajar macam mana nak jaga kesihatan kita. Okay. So ni baru introduction. Okay. Okay ke? Ngantuk ke? So kenapa saya mulakan dengan kisah-kisah ini? Sebab saya nak supaya anda nampak bahawa anda tidak berseorangan. Saya tahu ramai sangat daripada anda, daripada kita semua yang dekat sini ada macam-macam masalah. Tak boleh lari Setiap orang ada masalah dia. Tak kira lah masalah kesihatan dari segi kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Ada yang masalah go out. Tahu tak masalah go out? Gout. Go out. Masalah migraine, tak dapat anak, masalah senggugut, masalah menopause yang sampai dah nak jadi bleeding yang banyak, masalah-masalah sampai doktor dah nak potong kaki, masalah depression, masalah macam-macam. So saya mulakan ini sebab saya nak tunjuk bahawa you all tak berseorangan, kita tak berseorangan dan kita ada circle ataupun kita ada majlis-majlis ilmu yang sebegini yang kita boleh share antara satu sama lain. Dan saya nak juga anda sedar bahawa setiap penyakit ni ada masalah dia. Setiap disease, setiap penyakit memang ada masalah dia. Satu je yang tak ada penyelesaian, mati. So selagi kita masih hidup, masih bernyawa, selagi itulah kita akan ada penyelesaian dia. Dan kenapa juga saya mulakan dengan kisah-kisah ni? Sebab perubahan, saya nak anda nampak bahawa perubahan gaya hidup amatlah memberi pengaruh pada kesihatan kita. Mesti berubah. Okay? Dan kita ubah kita punya pemakanan. Diet ataupun pemakanan ini adalah something yang crucial, yang utama. Yang memang kita kena settlekan dulu sebelum kita settle benda-benda lain. Okay? And then ilmu. So pastikan kita ada ilmu. Kena cari. Always hunger for knowledge. Tak boleh nak duduk tadah saja, tak boleh. You kena cari. Okay? Dan ilmu tu dia tak datang menggolek. So kena cari ilmu. Dan ni sesi-sesi gini adalah salah satu bentuk ilmu yang kita akan dapat insya-Allah. So apa yang kita nak faham daripada majlis malam ni, sesi simple je malam ni adalah 3 benda je. Pertama, kita nak tahu betul ke kita ni sakit. Dan kita ni kalau sakit, apa sebenarnya masalah dalam kita ni? Dan yang ketiga, kita nak tengok apa solusi yang kita boleh ambil. Very simple je, learning outcome kita. Okay. So macam mana kita nak tahu badan kita ni sihat ataupun tubuh kita ni sihat? So ramai orang yang bagi tahu saya, dia kata, doktor, saya nak tahu saya sihat ke tak, saya biasanya tengok BMI saya, Body Mass Index. You all setuju tak? Setuju tak? Kalau kita nak tahu kita sihat ke tak, kita tengok BMI. Maknanya kalau BMI 30 ke atas tu biasanya memang dah obese lah. Kan? Standard lah orang kata. BMI berapa? Oh, BMI I 30. So memang dah obese. Adakah ini cara yang tepat?
Boleh tak kita kata kita sihat kalau BMI kita less than 30? Boleh tak? Mac, salah Mac. Okey, betul? Okey, Mac, you kata salah. Seha. Afikah Muhaimin, yes. Ada kurus pun, ada penyakit. Betul? Betul? Oh, ramai dah pandai ni dalam ni. Tak payahlah kot ni, kita ada talk malam ni. Dah ramai pandai ni. You all nak belajar lagi tak ni? Betul, Azri. Azri jawab. Azri kata ada yang kurus tapi kolesterol tinggi. Betul? Kolesterol you berapa, Azri? Cuba share sikit dekat sini. Azri Mokhtar. Tak semestinya BMI. Yes. Azri, cuba share. Kolesterol you berapa? Tak check lagi. Macam mana tak check lagi ni? Pergi ambil darah cepat. Esok terus pergi Gribbles. Rugi Forever Living ni dia buat offer tu, Masya Allah. Offer yang you all tak akan dapat dekat luar tau. Siapa yang tak grab offer ni, maknanya dia tak sayang lah dekat diri dia tu. Okay, maknanya dia punya design kehidupan dia tu, dia nak pergi ke arah mana, dia tak tahu lagi tu. So Azri, esok you pergi check. Okay? Dulu pernah tinggi LDL. Bila, Azri? Dulu pernah. So bagi saya dalam bidang perubatan ni, kalau katakan kita nak tengok result yang valid, at least the previous 3 months, maknanya bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Kalau dah masuk 3 bulan ke atas tu, dia dah tak valid, dia kira dah lama. So make sure ambil yang latest. Okay, yes, ramai yang jawab. Betul jawapannya. BMI tidak menentukan kita sehat. Cuba tengok ni, siapa pernah dengar skinny fat? Skinny fat ataupun TOFI, thin outside, fat inside. Thin outside dekat dalam dia gemuk sebenarnya, tapi dekat luar nampak kurus. Tengok BMI dia dua-dua sama ni orang ni. 22.3, BMI 22.3. Nampak macam kan sebab dia less than 30. Tetapi bila tengok body fat masing-masing tinggi. Yang ni adalah lebih tinggi 21.2. Padahal nampak dia slim saja. Nampak tak? So luaran boleh menipu Luaran boleh menipu, dalaman tak boleh menipu. Dan dalaman itulah sebenarnya yang kita cek daripada blood test kita. Okey? Dan saya letak tajuk ni penting sebab pada musim-musim haji ni especially, so ramai daripada sahabat kita yang dah dapat panggilan haji, tahniah Tajuk ni penting supaya anda betul-betul faham bahawa pentingnya penjagaan dalaman kita. Okey, tahniah pada anda yang dah dapat panggilan haji. Ramai daripada sahabat-sahabat saya yang dapat. Tadi pun duk chat dengan Kak Azhar. Dah dapat juga tahniah. So bagi anda, sama ada anda nak buat haji ke ataupun tak buat pun, tanggungjawab tahu tentang keadaan dalaman ni penting. So especially untuk orang yang nak pergi haji ni, dia kena faham sebenarnya badan dia ni macam mana. Aku ni cepat penat ke tak? Mampu tak berjalan jauh? Aku ni tercungap-cungap tak? Ada tak sakit sendi? Boleh solat dengan sempurna tak? Perlu kerusi roda tak? So semua soalan-soalan ini adalah something yang kita kena betul-betul boleh faham macam mana dalaman kita. Sebab bila dah pergi dekat sana, jalan jauh, banyak sangat aktiviti fizikal. Haji ni adalah kerja fizikal. Selain daripada kita persediaan emosi, persediaan mental, main haji adalah persediaan fizikal. So make sure kita prepare fizikal badan kita supaya kita boleh dapat peluang untuk beribadah dengan sempurna. So persediaan penting. So at least 3 hingga 6 bulan sebelum haji tu kita dah get ready. Tapi jangan sedih pula bila saya kata 3 hingga 6 bulan mesti ready. Kalau katakan ada yang jemaah yang nak pergi katakan minggu depan ke bulan depan, dia dah mula dah tension dah. Macam mana ni doktor, saya tak ready doktor, saya berat saya masih 100 kilo ni doktor, saya punya HbA1c masih tinggi. Jangan stres. So just do something ASAP. ASAP maknanya kena buat something as soon as possible. So malam ni adalah menjadi satu wake up call bagi siapa yang belum lagi nak berubah tu. Make sure you all ada satu wake up call pada malam ni untuk transform. Okay. So persediaan dari segi pemakanan. Okay. Make sure kita pilih pemakanan yang bagus. Persediaan daripada segi air.
Sebab bila dekat sana tambah lagi musim yang panas, dekat Mekah lagi panas, pastikan kita biasakan minum air yang banyak yang mencukupi. Okay, dan baru ni saya ada attend satu seminar, seminar tentang general global warming. For your information, starting from this year 2023 sehingga prediction dia ke 2027, dijangkakan suhu bumi kita akan meningkat sebanyak 1 hingga 2 darjah Celsius. So walaupun nampak macam naik 1 darjah, 2 darjah Celsius saja, tetapi itu adalah efek global warming yang amat serius. So just get ready ya. Kita dekat Malaysia pun kita dah rasa panas. Boleh bayang tak dekat Mekah nanti macam mana? Okay? So make sure kita dah biasa dengan air yang bersih, air yang banyak. Blood sugar, blood pressure, okay, parameter kesihatan lain mesti stabil, mesti normal. Ada ilmu yang betul, okay, untuk recover badan. Saya punya line internet ni ke Ijan, dengar tak suara saya okey kan ni? Ya, Sebab dia line saya sekat ni sikit, doktor. terputus-putus. Ya, Line saya okey tak? Tak apa-apa okey. Dia sekat-sekat sikit ni. Ya. Putus-putus. Yes, doktor. Dah putus tapi doktor. Now dah okey sikit tak? Aduh, Masya Allah. Tersekat-sekat juga doktor. Okey, boleh Saya continue. punya line ni memang ada. Okey je doktor. Teruskan juga. Line doktor ada masalah ni doktor. Terputus terus ni. Kejap ya, saya try call doktor sekarang, reset dia punya internet sekejap. I rasa Kak Ijan pun boleh sharing. Okay, doktor dia reset sekejap, lepas tu nanti dia masuk balik. InsyaAllah boleh masuk balik. Minta maaf ya, doktor punya line memang ada masalah sikit. A few days ni. Kita tunggu doktor reset masuk balik. Okay, lepas habis sesi doktor bercakap ni, kita ada buka untuk beberapa soalan. So siapa-siapa yang nak tanya doktor tu siap sedialah dengan soalan-soalannya. Saya akan buka untuk beberapa soalan sajalah untuk doktor nak jawab. Nak tahu Kak Ijan, I rasa Kak Ijan pernah ikut doktor untuk beberapa program untuk menjaga kesihatan. Mungkin Kak Ijan boleh share sedikit dulu sebelum kita menunggu doktor masuk. Okay. Saya dah ikut doktor ni selama 2 tahun lah bagi saya. Saya rasa saya sharing tentang saya lah kot dengan doktor, kenapa saya ikut doktor, kenapa saya join dengan FL ni. Ya, why not? Ya, okay. Saya join dah penghujung 2021. Saya memang ada masalah liver dan saya dah buat operation, major operation, 1/4 liver saya dah dibuang. Okay, masalah saya ialah saya memang banyak orang cakap tegar jugalah. Seorang tegar yang makan apa-apa benda sajalah. Saya rasa doktor dah ada balik kot ni. Alex, nanti kita to be continue lah. Think bagi doktor kan habiskan dia punya ni. Ya. Okay, welcome back doktor. Kejap, I masuk balik kejap. Ya, okay. Aduh. Don't worry, they all waiting for you, willing to wait for you, doktor. Allah. Okay. Nampak tak? Nampak. Nampak. I buat full screen jap. Maybe you off you punya video, you just open this. Okay. Boleh Ya, kan boleh tu. Sorry lah hai. Actually tak tahulah apa kenanya dengan kita punya ni. Tapi it's okay, tak apa. Perjuangan diteruskan. Nanti kita continue dengan Ijan lepas ni insyaAllah. Okay, so saya rasa itu sajalah persediaan maknanya persediaan untuk actually bakal haji dan sebagainya. Okay, ni pengalaman kami last year, saya share sikit tak apa siapa yang
untuk pergi haji tu, saya minta betul-betul you all get ready. Sebab bila sampai dekat sana, macam saya last year saya pergi, saya dengan Dr. Zul, kita memang bawa full first aid kit sebab memang dah niat untuk bantu dalam kita punya team lah. So kami bawa full first aid kit. Walaupun tabung haji sediakan ubat-ubatan, tapi saya advise you all bawa sendiri juga. Bawa yang simple-simple bawa yang kalau ada Panadol sendiri ke, ubat sakit perut, Buscopan ke, Lomotil apa, bawa Ino ke, bawa ORS, simple-simple saja. Bawa some macam simple-simple painkiller ke. Doktor, your line stop. Baik. Start. Ya. So, tak nampak slide Jan? Slide nampak. Cuma yang lain putus-putus. Tak apa. Continue, Doktor. Continue Ya. Okay lah, continue. So anything yang saya boleh contribute untuk haji, so insyaAllah saya boleh cuba jawab lah kalau you all ada soalan lepas ni. Saya rasa saya cepat-cepat lah okay. So ni yang saya nak sambung tadi. Maknanya walaupun luaran nampak kita sebenarnya yang menentukan setakat mana kita punya kesihatan kita. So that's why saya alu-alukan sangat ibadat di situlah anda kan Doktor, doktor dah tak dengar sangat suara. Ya. Saya rasa doktor tutup video kot. Dah tak dengar terus. Allah ada skill you all. Saya tutup video. Okay. Dengar Ya, tak? betul. Ya. Boleh. Ya, doktor clear. Okay. So I just continue okay, so ni adalah full blood test. So bagi anda yang memang buat blood test, pastikan pastikan buat the full one. Okay, and then kalau ada yang memang ada spesifik nak fokus apa-apa, contohnya nak check cancer ke apa semua, you all boleh tambah lah untuk tumor marker dan sebagainya. Okay, saya nak highlight satu lagi tentang span dengan health span. Ramai daripada kita yang tengok daripada kita dari segi kita menghabiskan umur kita. Every year kan kita sambut birthday, year by year kita sambut birthday. Tetapi apa yang lebih penting adalah kita punya health span sebenarnya. Macam mana kualiti hidup kita. Bukannya sekadar kita punya awal sahaja. So make sure ni yang saya selalu cakap health span adalah lebih penting daripada kita punya lifespan kita. Maknanya quality of life kita tu macam mana. So yang ni yang kita kena ambil tahu. Okay, dan saya juga nak highlight tentang satu yang penting sangat yang kita kena cakna, iaitu tentang salur darah kita. So far doktor okey juga, tapi kadang-kadang ada juga putus. Tak apa, carry on doktor. Alah, kesiannya you all macam mana kan. Sebab saya guna darah ni, saya punya ni line memang langsung tak boleh. Kejap ya, bagi saya 5 minit kejap. Back. Still on it. Okay. 1 moment. Allah, nak off ni. Yelah, tak apalah. Saya present je lah Kalau you all tak faham tu, angguk-angguk je lah I didn't catch that. Could you try again? Okay. So next saya terus kepada blood vessel. Saya nak sentuh sikit sebelum saya masuk kepada ilmu pemakanan sikit. Saya nak sentuh tentang salur darah kita.
Okey, so apa yang kita tengok dekat sini adalah salur darah dan antara organ yang penting dalam badan kita yang kita nak tengok adalah punya blood vessel ataupun salur darah. Doktor, Dan sorry ya, kita doktor. diberikan Okay, you off itu slide, saya share itu slide untuk you. okey. I share untuk slide So untuk I you. stop share. Yes. Okay, you just inform me next, okay? Okay, I think should be better. Sabar ya. Okay, now boleh nampak semua? Nampak tekan 1. Sekejap, I off dulu. Okay, good. So doctor, you just use your voice. You continue. I will control the slide for you. Okay, now you are sharing your slide. Ni Alex, this is your slide. Yes. Oh, okay. Okay. Yes. So thank you Alex. Nasib baik lah. Ada backup Okay, thank you and sorry pada semua Memang I tak plan untuk jadi gini ni tau. So ada hikmahnya. Slide sebelum. Yes, thank you Mac. Slide sebelum ni Alex. Okay. Okay, back. Okay, forward. Okay, next. Yes, Wani betul. Powerful teamwork. Okay, next. Okay, next Alex. Okay. So, ke I boleh control lah? I tak boleh control lah Alex. You saja yang control. Oh, I tak boleh control lah. I tak boleh control Alex. Okay, tak apa. Proceed lah. Thank you Cha. Sorry sian you all. Okay, so ini adalah salur darah yang saya nak tunjuk bahawa dalam badan kita ni sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku dalam blood vessel kita. So segala yang kita makan apa semua dia akan membentuk macam mana salur darah kita. So you all nampak tak yang kuning tu? Tu adalah lemak Lemak yang mula terbentuk hasil daripada lifestyle kita. Not only makanan tetapi juga adalah daripada cara tidur kita, stress management kita. Kita ni dapat toksin daripada luar, asap dan sebagainya. Perfume yang kita guna, sometimes skincare yang kita guna, semua benda tu menyebabkan keradangan dalam salur darah kita. So inilah hasilnya yang kita nampak Lama kelamaan dia akan jadi semakin sempit dan sebagainya. Okay, next. So kita tengok kita punya salur darah. Next. This is very interesting nampak macam mana salur darah kita yang bila dia dah mula ada masalah tu dia akan membentuk organ-organ pun yang akan ada masalah. Okay, tak apa Alex. Next Alex. Okay, yang ni saya nak cerita bahawa dalam setiap salur darah kita, okay, you all nampak tak saya? Okay, saya ada model. So you all nampak tak saya? Okay, saya nak tunjuk sini tau. Nampak tak jantung ni? Nampak tak? Ijan, can you see Ijan? No, cannot. Cannot? You tak nampak kamera I Tak nampak. I nampak muka you. Sebab saya I tunjuk. No, Sebab apa? Screen. Alex has screen. Okay. Okay, I nak tunjuk ni tau. Nampak tak? Yes, can. Tapi Boleh doktor off background lah. Off background dah sama. Okay, so I nak tunjuk dekat kita punya okay, nampak tak ni? Doktor off background. Off background. Macam nak off background ni, Masya Allah. Okay, tak payahlah. I tak payah buat complicated pula nak tunjuk ni. Siapa yang jumpa I dekat JB, I tunjuk nanti. Okay. So, nanti kena buat talk face to face nanti dekat JB. I tunjuk nanti. So, saya nak tunjuk gini sebenarnya. Dalam setiap salur darah kita ni, okay, katakanlah ni salur darah kita. So, ni adalah salur darah yang pergi ke organ. Dalam salur darah kita tu, dia ada dia punya own salur darah dia yang kecil. Faham tak? Setiap salur darah kita, dia ada own salur darah dan saraf dia sendiri.
So that's why kalau kita boleh nampak dalam badan kita ni, Masya Allah. Tak boleh nak cerita betapa kalau orang yang terjaga tu dia makan macam-macam cacah merba dengan hisap rokoknya, dengan vapingnya, dengan terdedah pada toksin sekitar, dengan dia tepek je apa-apa dekat muka dia tanpa kita tahu apa racun yang ada. So semua benda itu akan memberi impact kepada banyak sangat salur darah dalam badan kita. Capillary river, yes. Capillary ni adalah salur darah yang paling kecil daripada arteriol, yang daripada aorta yang besar dekat jantung, dia akan pergi kepada arteri, dia akan pergi kepada arteriol, last kali dia akan pergi kepada capillary. Dan setiap capillary, setiap arteriol apa semua tu, dia akan ada salur darah kecil dia ni yang namanya vasa vasorum. So nampak saya tulis dekat situ, vasa vasorum ni adalah salur darah halus yang memang kerja dia hantar nutrisi dengan oksigen ke dalam salur darah tu sendiri. So ni dah cerita, kita dah masuk kelas fiziologi sekejap jangan tidur pula. Dan setiap salur darah tu dia ada dia punya saraf dia juga. So sebab tu penting kalau orang ada masalah kencing manis, contohnya diabetik, diabetic patient yang ada masalah dengan saraf, kita panggil diabetic neuropathy. Neuro adalah saraf, peti adalah disease. So orang yang ada kencing manis yang ada problem dengan dia punya saraf dia, kita panggil neuropathy. So orang ni lah yang bila salur darah dia dah hasil daripada gula yang tinggi, radang dalam salur darah dia, menyebabkan saraf dia tu lama-kelamaan kecut. Nampak tak? Bila dah salur darah tu mati, dah tersumbat dan sebagainya, you all nampak lama-kelamaan saraf dia kecut dan tak berfungsi. Sebab itulah akhirnya orang kencing manis ni dia akan ada masalah kebas. Perasan tak? Orang kencing manis kan kalau dia pijak apa-apa paku ke, dia pijak duri ke, ataupun dia potong kuku dia kan, kadang-kadang dia tak terasa akan isi dekat tepi tu. Sebab dia tak ada rasa sakit. Deria sakit tu dah hilang. So ni adalah masalah kita panggil diabetic neuropathy. Ya betul, kesian dengan orang kencing manis. Ya Allah, dia tak rasa tu. Rasa kita yang masih ada deria rasa ni. Ya Allah, syukurlah. Tiap-tiap hari syukur. Tiap-tiap hari bang, terima kasih ya Allah sebab masih lagi ada deria rasa yang intact. Masih lagi ada mata yang boleh tengok. So kalau siapa-siapa yang tahu Mashi kan, so Puan Mashita yang memang cekal sangat tu. Kalau siapa tengok banyak video dia TikTok dan sebagainya, Puan Mashita yang buta kedua-dua belah mata akibat aksiden, beliau sangat positif. So orang yang positif ni sebab apa? Walaupun hilang penglihatan total, tak nampak langsung, tetapi dia punya otak dia dengan minda dia celik. So ni yang kita nak sebenarnya. Sama, ya, kebas kaki. Okay, next Alex. Banyak lagi slide I. Okay, next. Alex. Okay. Saya letak ayat ni lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surah Ar-Rahman kan. Maka nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? So bila kita bangun pagi, kita ingat banyak sangat peluang ataupun nikmat yang Allah bagi ni, kadang-kadang